Hai, nama Cikgu Syakri dari Persekutuan Pengangkat Malaysia Daerah Bayan Lepas, Pulau Pinang. Sebelum kita mulakan pelajaran kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu pengangkat iaitu Happy Happy Yay. Jom kita nyanyi sama-sama. Happy Yay, yay, happy happy yay. Kami pilih pengangkat saja. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yay, yay, happy happy yay. Kami pilih pengangkat saja. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yay, yay, happy happy yay. Kami pilih pengangkat saja. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengakar. Alhamdulillah, Salam. hari ini kita bersua sebagai perjumpaan pengakar bagi merealisasikan kerana murid kita akan lakukan lepas pada kita bebas daripada pandemik COVID. Alhamdulillah, bagi memberkati majlis kita pada pertemuan ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Ya Allah, kami berkata berapa berkah untuk paham untuk kami. Rabbana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita berada di alam maya kerana kita masih lagi ganggu ataupun dihantui dengan pandemik COVID-19. Kita mesti ingat bahawa setiap perjumpaan kita ataupun setiap pergerakan kita, kita kena ikut SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. Okey, bagi meneruskan lagi perjumpaan kita pada petang ini, dijemput Cikgu Mutasin untuk persetiaan pengakar. Majlis mempersilakan. bahawa dengan sesungguhnya Bahawa dengan sungguhnya saya berjanji dan bersetia saya saya berjanji berjanji dan bersetia yang saya yang saya dengan seberapa daya upaya saya dengan seberapa daya upaya saya akan akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menolong orang pada setiap masa, menurut Undang-Undang Pengakap. menurut Undang-Undang Pengakap. Okey, terima kasih kepada Cikgu Muktasin di atas persetiaan pengakap tadi. Itu merupakan laungan yang selalu ataupun sentiasa kita sebut ketika perjumpaan pengakap. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, ayuh kita berkenalan dulu dengan
ahli panel yang dijemput khas untuk membuat perbentangan berkaitan dengan pengakap. Sebelum kita pergi secara mendalam, perjumpaan pengakap kita pada petang ini, kita akan menceritakan best ke masuk pengakap. Untuk itu, kita memperkenalkan ahli panel yang pertama iaitu Cikgu Saiful. Okey, Cikgu Saiful boleh memperkenalkan sedikit kata di. Okey, terima kasih sahabat saya Ustaz Uzaimi selaku moderator untuk program pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pengakap. Saya perkenalkan, saya ialah Cikgu Muhammad Saiful Anwar bin Yusof selaku penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Bayan Lepas dalam unit pengakap kanak-kanak. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Saiful. Okey. Cikgu Saiful ni merupakan seorang ADC di Bayan Lepas Pulau Pinang. Okey, untuk ahli panel kedua dijemput Cikgu Mutasim untuk memperkenalkan diri di kita kata apa tanggungjawab yang beliau akan bentang sekejap lagi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, saya Cikgu Muhammad Mutasim bin Muhammad Rosli daripada SMK Raja Tun Uda Pulau Pinang. Okey, merupakan ADC bagi unit pengakap muda bagi daerah Bayan Lepas. Hari ini kita akan tengoklah untuk lebih kepada untuk pengakap muda lah. Okey, itu sahaja. Saya serah kembali kepada Ustaz Uzaimi. Okey, terima kasih kepada Cikgu Mutasim di atas kita kata pengenalan tadi. Okey, ahli panel yang ketiga, ni orang kuat pengakap. Dijemput Cikgu Syakri untuk memperkenalkan diri sebagai edisi program di Pulau Pinang. Terima kasih kepada Ustaz Razmi. Okey, terima kasih. Nama saya ialah Cikgu Muhammad Syakri bin Zakaria dan saya mengajar di SMK Seri Bayu dan juga memegang jawatan sebagai penolong Pesuruhjaya Daerah Pengakap bahagian program seperti yang Ustaz Razmi beritahu tadi lah. Okey, itu saja. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih kepada Cikgu Syakri. Terima kasih kepada semualah ahli panel. Ahli panel yang kita jemput pada petang ini merupakan orang yang pakar di dalam bidang fikir kanak-kanak, orang yang pakar dalam pengakap muda dan orang yang pakar dalam pengakap remaja. Bagi sidang pertama ni, kita akan membincangkan satu tajuk penting yang mana ahli pengakap ataupun ibu bapa yang dengar huraian daripada cikgu-cikgu ni, insya-Allah akan lebih bersemangat lagi untuk meneruskan lagi sikap kepengakapan di sekolah maupun di rumah. Okey, untuk itu untuk sidang yang pertama ni, kita akan bincangkan ataupun kita akan hurai apa dia pengakap rambu PKK. Saya rasa orang yang kita jemput ni mesti mempunyai poin-poin penting untuk dihuraikan supaya ahli-ahli pengakap lain boleh faham apa yang hendak dibuat ataupun dilakukan. Okey, untuk itu saya menjemput ahli panel yang pertama iaitu Cikgu Saiful untuk menhuraikan apa dia pengakap rambu PKK ataupun rambu pengakap kanak-kanak. Majlis mempersilakan. Okey, terima kasih Tuan Ruzaimi selaku moderator untuk program pada petang ini. Okey, seperti yang dalam sesi yang sebelum ini kalau tuan-tuan dan puan-puan ataupun sidang penonton yang pernah mengikuti program PDPR ini, pada sesi yang lepas saya ada menceritakan laluan seseorang ahli pengakap itu untuk mendapatkan anugerah rambu. Dan untuk makluman para penonton sekalian, anugerah rambu pengakap kanak-kanak merupakan salah satu anugerah yang tertinggi yang boleh dicapai oleh seseorang ahli pengakap di peringkat sekolah rendah. Makna kata setelah apa yang dilakukan ataupun diikuti oleh seorang ahli pengakap bermula di tahun 4 umpamanya sehinggalah mereka di tahun 6, jadi pencapaian anugerah rambu ini merupakan anugerah yang tertinggi yang boleh dicapai oleh seorang ahli kanak-kanak itu. Dan untuk ahli kanak-kanak mendapat anugerah rambu ini sebenarnya tak susah. Okey,
memerlukan orang kata satu yang mustahil itu tidak, kerana sebenarnya seseorang ahli pengakap itu sekiranya dia mengikuti skim pengakap yang telah disediakan oleh Persekutuan Pengakap Malaysia, mereka tidak mustahil untuk mendapat anugerah rambu pengakap kanak-kanak. Okey, untuk rambu pengakap kanak-kanak, dia mestilah bermula dengan lencana keahlian, itu lencana wajib, di mana setiap ahli pengakap mesti lulus dalam ujian lencana keahlian. Kemudian mereka akan teruskan di tahun 4 dengan ujian keris gangsa, kemudian teruskan lagi di tahun 5 dengan ujian keris perak, dan tahun 6 ataupun di penghujung tahun 5 mereka teruskan dengan ujian keris emas, dan akhirnya barulah mereka layak untuk mendapat anugerah rambu, dan ada kriteria-kriterianya di situ. Okey, terima kasih kepada Cikgu atas penerangan. Walaupun kita kata sekejap saja penerangan, tapi cukup detail apa yang disampaikan oleh Cikgu Saiful tadi. Okey, tu berkaitan dengan PKK, pengakap kanak-kanak. Siapa pengakap kanak-kanak? Pengakap kanak-kanak ni terdiri daripada tahun 4, 5 dan 6. Yang ketiga-tiga keris tadi, kan, keris gangsa, perak dan emas tu boleh dituntut ketika berada di sekolah rendah. Okey, kalau orang yang ada pun pelajar yang ada ketiga-tiga tu, apabila ke sekolah menengah tu, insya-Allah ia berbeza dengan orang yang baru masuk pengakap tu. Okey, baik. Okey, untuk itu kita teruskan lagi. Dalam sidang satu ni kita akan sebut satu persatu berkaitan dengan pengakap kanak-kanak, pengakap muda dan pengakap remaja. Kita akan kupas satu persatu, dan intipati tu murid-murid ataupun ibu bapa boleh ambil info-info ni supaya kita lakukan. Apa yang perlu kita buat? Kita boleh tanya pemimpin ke, kita boleh tanya cikgu sekolah ke bagaimana nak mencapai anugerah tersebut. Okey, untuk itu kita pindah soalan pula kepada Cikgu Muktasim. Okey, Cikgu Muktasim, apa dia pengakap rambu bagi pengakap muda? Boleh tak Cikgu Muktasim jelaskan bagaimana nak mencapai rambu pengakap muda? Majlis mempersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator Ustaz Ruzaimi. Okey, kita teruskan dengan skim latihan pengakap muda, iaitu berkenaan dengan rambu pengakap muda atau nama lain dia anugerah rambu ketua pengangkap negara, ketua Pesuruhjaya pengangkap negara. Okey. Jadi untuk rambu pengangkap muda ini penting sebab kita perlu dapatkannya jika kita hendak mendapat rambu pengangkap raja. Jika sasaran kita adalah rambu pengangkap raja, kita perlu lalui rambu pengangkap muda. Berbeza dengan rambu pengangkap kanak-kanak tadi, rambu pengangkap muda ini dia dibawa sehinggalah tingkatan 5. Jadi sebelum tu saya nak kenalkan dululah pengangkap muda tu apa. Pengangkap muda ni adalah melibatkan umur 13 sehingga 15 tahun, iaitu tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 sahaja. Jadi yang ada pada petang ini mungkin bukan pengangkap sahaja, ada dari unit lain. Inilah pengetahuan am lah untuk semua supaya tahu bahawa pengangkap muda adalah tingkatan 1 sehingga tingkatan 3. Jadi kalau kata selepas ni, kalau ada yang tanya, kita dah tahu nak bezakan pengangkap kanak-kanak, pengangkap muda dan juga pengangkap remaja. Jadi proses dia, kalau tengok dalam muka surat yang pertama ni saya tayang ni, okey, dia ada lencana usaha, lencana keahlian, lencana usaha, maju dan juga jaya. Kemudian barulah kepada rambu pengangkap muda. Saya ingat itu saja untuk ringkasan tentang rambu pengangkap muda. Saya serah semula kepada moderator Ustaz Ruzaimi. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Muktasim yang menerangkan bagaimana kita capai rambu pengangkap muda. Okey, terima kasih kepada Cikgu Muktasim di atas penerangan yang baik tadi. Okey, kita terus untuk sidang satu ni kita terus kepada ahli panel yang ketiga. Murid-murid sedang menunggu bilalah berkaitan dengan pengakap remaja ni ataupun pengakap raja ni. Bagaimana nak mencapai? Okey, Cikgu Syakri boleh terangkan. Okey, untuk petani, Cikgu Syakri akan menerangkan apa dia pengakap raja. Mohon penjelasan daripada Cikgu Syakri. Baik, terima kasih. Okey, saya mulakan hari ini dengan apa dia pengangkat raja.
Sebab apa yang bila seseorang pengangkat remaja tu menyelesaikan tugasan dan mendapatkan anugerah rambu pengangkat remaja, cita-cita utamanya ialah mencapai anugerah pengangkat raja. Pengangkat remaja ni selepas selesai dia akan mengikuti penilaian untuk mendapatkan anugerah pengangkat raja. Jika dia tidak mendapat anugerah pengangkat remaja, maka dia tidak layak untuk melalui proses untuk mendapatkan anugerah pengangkat raja. Seperti yang kita ketahui, anugerah pengangkat raja ni ialah satu anugerah paling tinggi dalam anugerah pengangkat. Kalau nak dibandingkan dengan di seluruh dunia, anugerah pengangkat raja ni adalah sama seperti anugerah King Scout Award di London lah, di England. Kalau di negara lain ada nama-nama anugerah. Jika di negara kita, raja ataupun sultan adalah merupakan pemerintah tertinggi. Jadi kita naikkan martabat pengangkat raja tu dengan menganugerahkan seorang ahli pengangkat yang tinggi martabatnya dan juga kepakaran dan juga layaknya memakai anugerah pengangkat raja. CJ Diraja ni yang istimewa juga adalah telah ditandatangani oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan semua sultan-sultan di Malaysia. Mana nak dapat sijil ni? Hanya seorang pengangkat raja saja yang akan memilikinya. Sebab tu pada petang ini kita akan fokus daripada rambu pengangkat kanak-kanak, rambu pengangkat muda dan juga rambu pengangkat raja. Matlamat utama kita ialah mendapat anugerah pengangkat raja. Okey, seterusnya saya nak kupas sikit berkaitan dengan bila bermulanya anugerah pengangkat raja ni. Okey, ini baiklah. Saya perkenalkan, anugerah pengangkat raja ni sebenarnya telah dianugerahkan sejak dari tahun 1909 oleh King Edward di England. Mana anugerah ni telah diberikan oleh Raja King Edward kepada ahli-ahli pengangkat yang memperolehi kemahiran kepengangkapan tertinggi dan bersikap taat setia, tekun, bersemangat serta bertabah dan bertanggungjawab dan bersedia untuk berkhidmat untuk negara. Seperti yang kita ketahui, untuk petang ini, siapa yang pertama mendapatkan anugerah pengangkat raja? Bukan pengangkat raja di negara kita lah, tetapi anugerah King Award, Scout King Award, iaitu Ketua Petroda bernama Victor Watkins dari Dorset, England. Seperti yang kita ketahui juga, anugerah pengangkat raja ni akan disampaikan oleh raja-raja ataupun sultan di setiap negeri. Macam contohnya gambar ni telah disampaikan oleh Sultan Kedah. Anugerah tertinggi ni hanya akan disampaikan oleh sultan-sultan ataupun tuan yang terutama di negeri. Kalau contohnya di negara Pulau Pinang akan disampaikan oleh tuan yang terutama negeri Pulau Pinang lah. Jadi apa yang kita nak banggakan ialah bermula sejak daripada kemerdekaan, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, dia meneruskan tradisi ni. Dia memperkenankan untuk menganugerahkan kepada anak-anak pengangkat. Jadi rebutlah peluang ini. Takkan mudah untuk kita masuk ke istana saja-saja kan. Tetapi jika diberi satu jemputan untuk menerima anugerah ni, itulah yang paling kita banggakan. Okey, itu saja untuk penerangan tentang pengangkat raja pada petang ni. Nanti kita akan sambung seterusnya. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Syakri penerangan yang begitu baik. Yang kupasan yang kita kata sangat menarik, menyebabkan kita tak tahu sejarah bagaimana pengangkat raja, asal dia, siapa yang pertama menerima, siapa yang akan terima, siapa yang akan bagi pengangkat raja tu, kan? Kita dah tahu dah. Penerangan yang Cikgu Syakri bagi tahu tadi, kita tahu dah, oh macam ni untuk dapatkannya, macam ni. Sejarah dia macam ni. Rasa seronok sesuai dengan tajuk kita pada petang ni. Best ke masuk pengangkat? Yang itulah. Okey, kalau kita dengar penerangan daripada ketiga-tiga cikgu tadi, Cikgu Saiful cerita mengenai PKK, Cikgu Mutasim menceritakan tentang pengangkat muda dan Cikgu Syakri menceritakan tentang pengangkat raja, kesemuanya kita akan seronok dan terus seronok
Kalau ada perjumpaan, kita ada lagi malam kebudayaan. Yang tu lagi seronok. Yang tu lagi seronok. Yang ditunggu-tunggu kan, yang tu lah. Kalau masuk pengakak, kita tunggu malam kebudayaan. Kenapa kita nak tengok kawan-kawan kita buat persembahan? Yang tu yang seronok tu. Okey, seterusnya. Kalau kita tengok secara detail, kan, pengakak ni mengajar kita banyak perkara. Kan? Tak percaya? Kalau kita teliti undang-undang pengakak tu, kan, dipercayai taat berguna bersaudara berbudi kasihkan binatang menurut perintah tabah hati berjimat suci fikiran Suci perkataan. perbuatan. Tengok kesemuanya kan dalam undang-undang pengakak tu memang terbaik lah. Terbaik taat raja. Taat kepada Tuhan, raja dan negara. Taat kepada ibu bapa yang tu penting. Teruskan sidang kedua. Ayuh kita tengok satu video yang disediakan khas untuk anak-anak kita tengok pada petang ini. Okey, ayuh kita saksikan. Pengakak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Muhammad Faizal bin Irwan. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Kumbar dan bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Sungai Batu. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya kerana telah memberi sokongan dan restu sepanjang saya bergiat aktif dalam aktiviti pengakak. Saya tidak dilupa jasa guru-guru pengakak saya ketika di sekolah rendah seperti Cikgu Hebat, Cikgu Fatimah, Cikgu Sila, Cikgu Syamin, Cikgu Azizi dan yang paling banyak berjasa iaitu kepada saya iaitu Cikgu Eda Rohani binti Cik Deris. Terima kasih Cikgu. Saya merupakan bekas penerima rambu pengakak kanak-kanak. Pengalaman saya semasa menyiapkan tugasan rambu ialah mendidik saya menjadi insan yang lebih baik dalam mengurus aktiviti harian dan menyusun tugasan rambu yang perlu disiapkan. Menjadi seorang ahli pengakak telah mendidik saya menjadi seorang yang sangat berdikari, bertanggungjawab dan berdisiplin. Pesan saya kepada ahli pengakak kanak-kanak supaya mengambil peluang ini untuk menjadi insan yang lebih baik dan menciptakan memori yang indah. Sekian, terima kasih. Tepuk pengakak. Okey, untuk sebelum kita meneruskan sidang 2, kita dah tengok video tadi kan, seronok, sangat seronok betul lah pengakak ni kan. Rugi siapa tak masuk pengakak. Kenapa saya ulang? Sebab saya kata rugi sebab banyak benda yang kita boleh belajar daripada pengakak. Antaranya masak, berdikari kan. Biasa tidur ngamuk, pergi berkemah, tidur dalam kemah kan. Kemah kawan tanya pengalaman. Okey, untuk sidang 2 ni bagaimana kita nak mencapai PKK. Saya rasa Cikgu Saiful boleh kupas secara lebih detail lah. Sebab petang ni murid-murid kita ni standby telefon, standby kertas, standby pen nak tulis bagaimana nak mencapai rambu PKK ni. Okey, dijemput Cikgu Saiful untuk kupas balik apa itu rambu PKK.
Okey, terima kasih Ustaz Luzaimi, moderator sekali lagi. Okey, tadi para penonton dah tengok dah video yang telah disediakan tadi bagaimana seronoknya salah seorang ahli pengakap yang telah pun mendapat anugerah rambu dan adik Irfan tadi merupakan salah seorang penerima anugerah rambu di pengakap daerah Bayan Lepas bagi tahun 2019. Okey, jadi kepada para penonton yang sedang menonton pada petang ini, khususnya kepada ahli pengakap kanak-kanak di peringkat sekolah rendah tahun 4, 5, 6 ataupun pemimpin dan juga penolong pemimpin maupun ibu bapa yang sedang menonton. Okay, secara saya akan cuba terangkan perjalanan seseorang ahli pengakap itu untuk mendapat anugerah rambu. Untuk mendapat anugerah rambu. Okay, untuk makluman pada hadirin, pada penonton, anugerah rambu ni diberikan kepada ahli pengakap ketika mereka berada di tahun 6 sebelum menamatkan pengajian di peringkat sekolah rendah. Okay, dia bermula dengan lencana wajib, iaitu lencana wajib, lencana keahlian, dan juga para ahli memilih antara dua, iaitu sama ada lencana ahli renang ataupun lencana penunggang basikal. Kemudian ini ialah perjalanan seseorang ahli pengakap kanak-kanak PKK untuk mendapat anugerah rambu. Okey, kemudian seperti yang saya katakan pada awal tadi, di mana mereka dikehendaki lulus dalam ujian keris gangsa. Okey, dalam ujian keris gangsa ini adalah penilaian-penilaian yang telah ditetapkan. Bagi yang mana belum lagi ataupun lupa apa penilaian dia, boleh lihat kepada video ataupun video yang sebelum inilah yang telah saya terangkan pada sesi yang sebelum ini. Dalam lencana pertama ialah lencana kegemaran, di mana para ahli PKK hanya perlu memilih dua sahaja. Okey, dua sahaja lencana yang ditetapkan dalam lencana kegemaran ini. Okay, antara pilihan yang ada ialah ahli koleksi hobi, ahli kraft tangan, peladang kecil, pelukis, pembaca buku dan juga penghibur. Jadi kesemua lencana ini bersesuaian dengan kreativiti ataupun keupayaan seseorang ahli PKK itu. Tiada orang kata tiada paksaan perlu ambil ini tidak. Jadi ahli PKK boleh memilih di manakah lencana yang sesuai mengikut tahap keupayaan dia. Okay, selesai saja lencana kegemaran, dah ambil dua tadi ujian lencana kegemaran, mereka boleh teruskan untuk pergi kepada lencana seterusnya, iaitu lencana pengetahuan. Okay, dalam lencana pengetahuan ini, disediakan 7 pilihan kepada ahli pengakap kanak-kanak. Kalau lencana kegemaran tadi ada 6 pilihan, yang lencana kegemaran ini ada 7 pilihan, iaitu antaranya ahli olahraga, ahli permainan sains, ahli sains, pencinta alam semula jadi, pembaca peta, pemelihara alam sekitar dan juga pengembara. Kalau lencana lencana yang pertama tadi dipilih dua, begitu juga lencana pengetahuan ini, ahli PKK itu hanya perlu pilih dua sahaja mengikut keupayaan ahli PKK itu sendiri. Okay, selesai untuk selalunya untuk lencana pengetahuan ni dijalankan ketika ahli PKK itu berada di tahun 5. Selesai saja lencana pengetahuan, mereka akan teruskan dengan keris perak. Okay, dan bila berikat kepada di tahun 6, mereka akan teruskan dengan lencana perkhidmatan. Dalam lencana perkhidmatan ini, kita di Pengakap Malaysia hanya tawarkan 4 pilihan sahaja kepada ahli pengakap kanak-kanak. Daripada 4 pilihan ini, mereka hanya perlu pilih 2 sahaja. Antara pilihan yang ada dalam lencana perkhidmatan ini ialah pekerja am, pengurus rumah, penyelamat nyawa dan juga ahli pertolongan cemas. Pilih 2 sahaja. Dengan kata lain, secara ringkasnya, apa yang perlu dilakukan oleh seseorang ahli pengakap kanak-kanak itu ialah untuk memilih lencana bermula dengan 1 lencana wajib, sama ada penunggang basikal ataupun ahli renang, kemudian diteruskan dengan 2 pilihan di lencana kegemaran, kemudian diikuti dengan 2 pilihan lagi dalam lencana pengetahuan dan yang terakhir 2 pilihan lagi di lencana perkhidmatan. Okay, selesai sahaja di lencana perkhidmatan, para ahli PKK akan meneruskan dengan lencana keris emas. Okay, dan
dah selesai lencana keris emas, dah selesai semua, barulah mereka akan berteruskan di peringkat yang terakhir di tahun 6, iaitu untuk mendapat anugerah rambu. Okey, kalau tadi kita nak tengok kita dah tengok perjalanan lencana-lencana yang dimiliki oleh PKK, kita tengok bagaimana ahli itu untuk mendapat anugerah Ketua Pesuruhjaya Negeri, iaitu rambu pengakap kanak-kanak. Dan untuk makluman para penonton, rambu pengakap kanak-kanak, rambu PKK ini merupakan rambu yang berwarna biru. Dia setiap rambu tu berbeza. PKK-nya warna lain, PM-nya warna lain dan pengakap remajanya berwarna lain. Dia untuk di peringkat sekolah rendah, rambunya berwarna biru. Okay, kita apa itu rambu? Next. Okey, ini syarat-syarat untuk mendapat anugerah rambu. Seperti yang saya katakan pada awal pengenalan tadi, anugerah rambu ni merupakan anugerah yang tertinggi yang boleh dicapai oleh seseorang ahli PKK di peringkat sekolah rendah. Jadi, untuk mendapatkan anugerah rambu ni, pertama sekali ahli ataupun pengakap itu sendiri mesti dicalonkan oleh pemimpin dan disokong oleh guru akademik dan juga barisan pentadbir. Okey, mesti disokong dan juga dicalonkan. Tak boleh ahli pengakap tu, cikgu saya nama rambu. Dia perlu tunjukkan komitmen dia, kemudian disokong oleh guru akademik dan juga disahkan oleh pihak pentadbir. Kemudian ahli pengakap kanak-kanak itu mestilah menyiapkan buku log keahlian, buku log keris gangsa, buku log keris perak dan juga keris emas. Alamak, banyaklah pula buku log nak kena siapkan. Jangan risau. Okey, seperti yang saya katakan tadi, bukan pada satu masa tahun 4 perlu siapkan semua. Tidak. Okey, ahli PKK itu mengambil masa bermula di tahun 4, kemudian diteruskan pada tahun 5 dan berakhir di tahun 6. Jadi tempoh 3 tahun itu ada masa untuk ahli PKK itu menyiapkan buku log yang telah disediakan. Kemudian seseorang ahli pengakap itu sebelum ditauliahkan ataupun dianugerahkan dengan anugerah rambu kanak-kanak, mereka juga mestilah menghadiri kem intensif rambu dan juga kem penilaian anugerah rambu. Okey, selalunya kem penilaian kem intensif ini bergantung kepada persekutuan pengakap negeri masing-masing. Kalau contohnya kami di Pulau Pinang, kami akan lakukan kem penilaian anugerah rambu ini serentak bagi kesemua daerah, dan pada masa itu kita akan menghimpunkan ke semua calon anugerah pengakap kanak-kanak ini. Kita akan himpunkan pada sesi berkenaan untuk kita nilai adakah mereka ini layak untuk mendapat anugerah rambu. Masa inilah yang sangat seronok, memang best. Seperti yang tuan moderator ceritakan tadi, pada masa inilah mereka akan bertidurlah kemahnya, membuat persembahan, macam-macam lagi aktiviti disediakan. Dan yang terakhir sekali ialah ahli pengakap kanak-kanak itu mestilah lulus temuduga semasa kem penilaian anugerah rambu. Okay, kenapa ada temuduga ini? Kerana temuduga inilah merupakan fasa yang terakhir untuk kita lihat secara keseluruhan, secara holistik, bagaimana seseorang ahli pengakap itu, adakah mereka layak ataupun tidak untuk mendapat anugerah rambu. Perlu ke temuduga? Perlu, kerana ingat, anugerah rambu ini merupakan anugerah yang tertinggi dalam pengakap kanak-kanak. Dengan kata lain, kita nak hasilkan seorang murid atau ahli pengakap yang berketerampilan, berdisiplin, lengkap, holistik dalam semua aspek. Itu adalah penerangan tentang bagaimana seorang ahli pengakap kanak-kanak yang untuk mendapat anugerah rambu. Saya serahkan pada tuan moderator. Okay, terima kasih kepada Cikgu Saiful, penerangan yang begitu baik, kupasan yang begitu indah, sedap didengar. Tak kata murid-murid boleh faham penerangan yang begitu padat tadi, kan? Murid-murid petani dah okey dah dengan penerangan PKK. Seterusnya kita pergi kepada pengakap muda. Okey, bagaimana kita nak capai rambu pengakap muda? Saya rasa benda ni kita boleh serahkan kepada Cikgu Syakri, Cikgu Muktasim untuk menerangkan ataupun mengupas secara lebih detail, kerana pada petani, pelajar-pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 sedang menunggu dengan pen dan kertas untuk dicatat
bagaimana cara untuk mendapatkan rambu pengangkat muda. Dengan itu dijemput Cikgu Mutasim untuk mengupas dengan lebih lanjutlah berkaitan dengan rambu pengangkat muda. Okey, terima kasih kepada moderator Ustaz Ruzaimi. Okey, saya teruskan untuk pengangkat muda. Okey, dia lebih kurang sama sahaja kalau tengok dengan pengangkat kanak-kanak. Dia tak nampak banyak beza sangat. Okey, cuma mungkin dari segi nama sahaja yang berbeza. Dan juga aktiviti dia ada penambahbaikan sikit lah, ada penambahan lah ikut umur kan. Okey, jadi kita mula dengan lulus lencana keahlian juga, sama seperti pengangkat kanak-kanak. Okey, sebab kita pakai baju kita ni, kalau tengok lencana sebelah kiri ni adalah lencana keahlian lah. Okey, kemudian di tingkatan 1 juga, di tingkatan 1 kita akan teruskan dengan lencana usaha. Okey, kemudian kita akan pilih 2 lencana kegemaran. Okey, kita masuk ke tingkatan 2, kita akan teruskan dengan lencana maju. Okay, di sini kita akan pilih 3 lencana pengetahuan dan 3 lencana perkhidmatan. Dan kemudian semasa tingkatan 3 barulah kita selesaikan lencana jaya. Okey, di tingkatan 1 kita akan mula dengan lencana kepandaian. Kita boleh pilih 2 dari segi kategori kegemaran. Ada 11 semua, iaitu koleksi hobi, muzik, ahli pertahanan diri, ahli sukan, juru masak di kemah, juru perpustakaan, peladang muda, pelukis, pengail, penunggang basikal dan ahli renang. Jadi kita pilih 2 sahaja. Dan kita tengok lingkaran dia warna merah. Okey, ini untuk kategori kegemaran di tingkatan 1. Kemudian masuk tingkatan 2, selepas selesai lencana maju, kita boleh pilih 3 kategori pengetahuan. Dan daripada 3 tu 1 wajib, iaitu ahli berkemah. Ahli berkemah ni wajib. Ni tak ada masalah lah. Jadi ahli pengangkap ni insyaAllah lepas COVID-19 nanti akan ada banyak perkemahan. Okay? Jadi terus akan jadi ahli berkemah. Dan kita pilih 2 lagi, iaitu di antara elektronik, ilmu perintis, ahli komputer, ahli mekanik, ahli penukang, ahli perahu dayung, ahli perhubungan, ahli perhutanan, pelihat, pengembara, tukang masak. Jadi ada 11 lagi pilihan yang kita boleh pilih. Dan kita tengok untuk kategori pengetahuan ni lingkaran dia warna hijau. Okey, dan yang seterusnya masih lagi semasa tingkatan 2. Okey, kita boleh pilih 3. Daripada 3 ni 1 wajib lah. Iaitu ahli pertolongan cemas. Ini lencana wajib untuk kategori perkhidmatan. Dan kita pilih 2 lagi, antaranya ahli anti dadah, ahli komuniti, juru bahasa, quartermaster, pemadam api, pemandu, pemelihara, pengawal perkemahan, penyelamat nyawa atau setia usaha. Jadi perkhidmatan yang kita boleh pilih ada 2 lagi. Jadi total 3 lah, campur dengan yang wajib iaitu ahli pertolongan cemas. Jadi lingkaran yang kita tengok ni warna kuning ya. Okey, dan untuk uniform pengangkap muda, okey, kita tengok sebelah kanan. Okey, lencana usaha maju dan jaya. Tengok ni ya. Jadi selepas kita dapat usaha, kita lekat lencana usaha di sebelah kanan. Kemudian dah dapat maju, kita tanggalkan usaha. Bukan kita tambah, tanggalkan usaha, masuk maju. Kemudian kita tanggal maju, letak jaya semasa selesai semua. Dan ini adalah susunan untuk lencana kepandaian. Okey, ini yang kata seronok. Seronok dalam pengangkap ni bila kita boleh pakai banyak lencana. Dapat yang lencana pakai, dapat lencana kita boleh pasang. Okey. Dan akhirnya penuh. Nampak sangat cantik. Bila kita jalan pun seronok tengok, wow, cantiknya baju kita penuh dengan lencana. Okey, kawan-kawan tengok pun seronok, kawan pun seronok tengok kita. Okey, itu antara seronoknya kita berada dalam pengangkap. Okey, kemudian kita tengok pula rambu pengangkap muda. Okey, selepas sahaja tingkatan 3 biasanya untuk rambu untuk ujian lencana jaya kita akan buat awal lah. Okay, sebab apa? Saya tengok untuk melayakkan diri menerima tanda cemerlang rambu pengangkap muda, iaitu anugerah Ketua Pesuruhjaya Pengangkap Negara, seseorang pengangkap mestilah telah memegang lencana jaya selama 3 bulan dan menunjukkan sikap serta tingkah laku yang baik dan boleh dicontohi. Okay, Pesuruhjaya daerah ataupun penolongnya akan memberikan anugerah ini apabila seseorang pengangkap itu layak. Anugerah ini merupakan anugerah tertinggi bagi pengangkap muda
sebelum anugerah pengangkat raja. Jadi ini yang tertinggi lah untuk pengangkat muda, iaitu semasa di tingkatan 3. Okay, whistle dipasang pada rambu sekiranya penerima anugerah merupakan ketua petrol atau penolong ketua petrol. Itu saja penerangan untuk rambu pengangkat muda. Saya serah kembali kepada moderator. Silakan Ustaz Rozaimi. Mutasing yang kita kata mengupas betul-betul isi aktiviti yang terbaik lah. Yang mana pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 dengar pun rasa seronok lah. Seronok sesuai dengan tajuk kita pada petang ini, iaitu best ke masuk pengakap. Tu dia tajuk memang sesuai lah. Yang mana ketiga kedua ahli panel tadi cukup baik dah menerangkan daripada sekolah rendah kepada sekolah menengah tingkatan 1, 2, 3. Seterusnya mungkin pelajar tingkatan 4 dan 5 sedang menunggu. Mana lagi ni aku punya penerangan ni berkaitan dengan pengangkat remaja. Untuk itu bagaimana Cikgu Syakri, bagaimana kita nak capai rambu pengangkat remaja? Pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5 ni sedang menunggu kupasan daripada Cikgu Syakri. Okey, dijemput Cikgu Syakri untuk menerangkan bagaimana nak capai rambu pengangkat remaja. Majlis mempersilakan. Okay, baik, terima kasih kepada tuan moderator kita Ustaz Rozaimi. Okey, pada sidang yang pertama tadi saya ada menerangkan tentang pengangkat mendapat anugerah pengangkat raja, anugerah pengangkat raja kan. Jadi sebelum kita mendapat anugerah pengangkat raja, seorang ahli pengangkat raja itu perlu menyelesaikan anugerah pengangkat remaja. Seperti kita ketahui, pengangkat remaja ni ialah berusia daripada 15 hingga ke 18 tahun. Tetapi di kementerian kita ataupun di bawah pengurusan pengangkat Malaysia, kita menetapkan terus pengangkat remaja ni ialah bermula daripada tingkatan 4 dan ke tingkatan 5. Okey, dalam skim pengangkat remaja, apa yang perlu diselesaikan ialah dia punya susu galur dia, perjalanan dia untuk mendapatkan anugerah rambu pengangkat remaja. Dia perlu menyelesaikan 5 lencana tertinggi. Tidak seperti unit pengangkat kanak-kanak dan pengangkat muda, dia boleh pilih-pilih kan. Tapi kali ini 5 lencana tertinggi ini perlu diselesaikan, iaitu lencana jaya diri, lencana kemahiran, lencana kegiatan, lencana ekspedisi dan juga lencana perkhidmatan. Barulah dia akan dianugerahkan dengan anugerah rambu pengangkat remaja. Next. Okey, ini secara imbas saja untuk gambaran semua. Sama saja rencana pemakaian, cuma beza dia kalau pengangkat remaja ni kita akan lihat dia memakai baju warna merah. Lencana petrol berwarna merah dan lencananya lingkaran dia berwarna merah. Okey, kita mulakan dengan lencana jaya diri. Lencana jaya diri ini ialah satu lencana yang memastikan seorang ahli remaja itu mengetahui tentang kenegaraan dia dan juga fungsi-fungsi parlimen di Malaysia. Dia perlu kenal ahli parlimen dia. Dia perlu kenal kawasan daerah dia. Itu yang dinamakan lencana jaya diri. Okey, buat pengetahuan semua, pada baru-baru ini dikala pandemik COVID ni, Persekutuan Pengangkat Malaysia Negeri Pulau Pinang telah menganjurkan banyak aktiviti secara online. Seperti yang terkini untuk lencana atas talian, kursus atas talian berkaitan dengan lencana jaya diri pengangkat remaja. Kita tak dapat bersuara tetapi kita boleh melaksanakan aktiviti secara atas talian. Okey. Seterusnya kita ke lencana kemahiran. Okey, untuk lencana kemahiran adalah satu lencana yang betul-betul memastikan seorang ahli pengangkat tu mengetahui dan mengakui dia pengetahuan berkaitan dengan pengangkat. Mempunyai darjat tertinggi tentang asas-asas pembarisan, simpulan, ikatan, projek perintis, ilmu berkemah, navigasi serta ikhtiar hidup. Mari kita tengok. Okay, berkaitan dengan simpulan ikatan, ini adalah senarai simpulan ikatan yang perlu dipelajari oleh ahli pengangkat remaja. Seperti kita lihat, yang Google yang cikgu pakai ini ialah dipanggil simpul serban. Ada ikatan genggam monyet dan sebagainya. Okey, mari kita lihat apakah aktiviti dalam lencana kemahiran seterusnya. Baiklah, ini adalah antara
penilaian dan juga proses untuk mendapatkan lencana kemahiran, iaitu perlu membuat plaster cast, perlu buat penganggaran, perlu mahir berkaitan dengan kawat kaki dan kawat tongkat, membuat projek perintis dan juga perlu melaksanakan beberapa ujian-ujian yang tertinggi yang berkaitan dengan rencana kemahiran seperti mengikuti boleh buat pilihan lah sama ada abseiling, repelling ataupun menggunakan tindih kasih gelung untuk menurunkan seorang mangsa. Jadi kita perlu belajar berkaitan dengan kemahiran-kemahiran pengakap yang berdarjat tinggi. Okey, terus ke lencana seterusnya. Baiklah, lencana ketiga ialah lencana kegiatan. Di sinilah perkara yang menyeronokkan seperti yang Ustaz Razaimi katakan tadi, di mana di sini kita akan dapat lihat ahli-ahli pengakap kita mempunyai kemahiran berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran berkaitan dengan ketukangan, tarian kebudayaan, seni kraft tarian, seni muzik, seni bela diri, ICT dan pengendalian urustia. Di sini kita akan lihat beberapa aktiviti yang boleh ahli pengakap remaja laksanakan untuk mendapatkan rencana kegiatan. Baiklah, ini adalah senarai-senarai aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan. Biasanya akan dilaksanakan di peringkat daerah maupun di peringkat negeri. Kalau kita lihat betul-betul, seorang ahli remaja tu kalau dia boleh mengikuti pertandingan di peringkat sekolah pun boleh dapat rencana kegiatan. Dia boleh terlibat dengan pertandingan tarian, pertandingan perbahasan, pertandingan drama, ataupun dia terlibat dengan apa-apa saja aktiviti pementasan, itu boleh dikategorikan sebagai rencana kegiatan. Okey, baik, seterusnya lencana keempat ialah lencana ekspedisi. Ini lebih menarik untuk setiap orang ahli pengakap. Daripada tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5, ekspedisi ialah merupakan satu aktiviti kembara yang sentiasa dinanti-nantikan. Biasa kita akan lihat ahli pengakap berjalan dalam satu petrol atau berkawan mengelilingi bandar. Kita kadang-kadang kita jumpa apa yang mereka lakukan. Sebenarnya ialah untuk melatih mereka berkaitan dengan proses rancangan ekspedisi, melaksanakan program dan juga mengurus keselamatan semasa aktiviti ekspedisi. Jadi apabila selesai melaksanakan ekspedisi tersebut, seorang ahli pengakap remaja perlu merekod dan juga membuat laporan. Oleh itu, apabila setelah selesai, maka akan diberikan lencana ekspedisi. Kita lihat contoh. Baiklah. Untuk pengangkat remaja perlu menyelesaikan ekspedisi sepanjang 40 km ataupun berkayak, berperahu ataupun mendaki bukit ataupun gunung. Jadi kita ikut kesesuaian keadaan di tempat kita lah. Di mana yang sesuai untuk kita selesaikan lencana ekspedisi kita. Paling tidak pun pusing bayar lepas pun boleh dapat dah sebenarnya 40 km. Tak perlu dalam satu hari itu nak pergi sampai ke Sungai Petani, tak perlulah. Ikut kesesuaian di kawasan tempat masing-masing. Okey, baik, seterusnya lencana yang kelima. Lencana perkhidmatan. Ini memang totally memang mesti wajib seorang ahli pengakap dia berkhidmat untuk diri dia dan juga masyarakat. Okey, dia apabila menerima lencana perkhidmatan, sebenarnya pengakap telah mengakui pengetahuan dia tentang kemahiran-kemahiran dalam perkhidmatan. Apa dia lencana perkhidmatan? Mari kita tengok. Antaranya ialah pertolongan cemas. Memang wajib seorang ahli pengakap dia mampu untuk membantu dalam keadaan kecemasan, ataupun dia boleh memilih aktiviti pemadam api ataupun penyelamat nyawa. Dia boleh pilih. Dan aktiviti khidmat masyarakat 24 jam adalah aktiviti wajib yang perlu dilaksanakan. 24 jam je, tak perlu lama. Boleh ambil kira berapa jam aktiviti yang dia dapat untuk pastikan aktiviti khidmat masyarakat tu dilaksanakan. Jika dia terlibat dengan aktiviti perkhemahan, membantu ataupun aktiviti di sekolah, boleh dikira sebagai khidmat masyarakat. Tapi kalau dia dapat buat aktiviti dalam masyarakat, aktiviti kawalan malam ataupun JKK, melibatkan diri dengan kacau bubur lambuk ke, itu juga aktiviti-aktiviti yang menarik apabila seorang ahli pengakap tu cuba melibatkan diri dengan masyarakat. Okey, bila selesai saja 5 lencana tertinggi ini, maka
setelah 3 bulan memakai lencana 5 lencana tertinggi, maka layaklah seorang anak pengangkat itu dianugerahkan sebagai anugerah Ketua Pengangkat Negara Rambu Kuning. Ni ialah rambu pengangkat remaja. Kenapa sama macam rambu pengangkat raja? Tak sama. Pengangkat raja dia tak pakai rambu, dia pakai apa? Tu istimewa sebagai seorang pengangkat raja, dia pakai satu kalungan kuning yang lain. Dia tak pakai macam rambu yang sama. Sama juga pengangkat kanak-kanak, dia ada whistle untuk ketua petrol, sama juga dengan pengangkat muda, sama juga dengan pengangkat remaja. Okey. Kita terus. Bila dah dapat rambu pengangkat remaja, apa yang kita perlu buat? Okey. Ingat ya, paling tidak perlu siapkan buku log, perlu pegang 5 lencana tertinggi selama 3 bulan. Yang ketiga, perlu mempunyai sikap yang baik. Ada lencana tapi tak memenuhi syarat-syarat pun agak sukar sebenarnya. Seterusnya akan dicadangkan oleh Pesuruhjaya dan akan memakai rambu pengangkat remaja. Okey. Bila kita dah dapat rambu pengangkat remaja, kita akan teruskan ke mana? Kita lihat slide seterusnya. Ingat ya, apabila seorang pengangkat remaja itu telah mendapat rambu pengangkat remaja, maka dengan ini dia layak untuk menduduki ujian sikap pengangkat raja. Jika dia tak dapat lagi, dia kena usahakan bersedia untuk menilai, untuk melayakkan diri untuk mengikuti ujian sikap pengangkat raja. Jadi dia wajib untuk mendapatkan rambu pengangkat muda, rambu pengangkat remaja. Okey, untuk ujian sikap pengangkat raja pula, kalau dia tak mengikuti ujian sikap, maka dia tak boleh pula untuk mendapatkan pentarafan pengangkat raja. Jadi dia perlu siapkan melalui proses tersebut. Dia tak boleh lompat. Dia tiba-tiba dia kata, saya nak dapat pengangkat raja. Tak boleh. Dia kena melalui proses tu. Jadi seorang pengangkat remaja perlu bersedia dengan 5 lencana tertinggi, mendapat rambu pengangkat remaja, seterusnya dia akan menghadiri ujian sikap dan terakhir barulah dia boleh mengikuti pentarafan pengangkat raja yang kita cerita awal-awal tadi, mendapat sijil yang ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga sultan-sultan di negeri Malaysia. Okey, dalam ujian sikap ada ujian-ujian yang akan dilaksanakan. Okey, ini gambar-gambar contoh yang cikgu akan kongsikan untuk kita tatapan bersamalah. Ini adalah kem pentarafan pengangkat raja tahun 2019 di negeri Pulau Pinang. Terusnya, ini saya cikgu akan kongsikan di mana sekarang ini iaitu Tuan Henry Heng Suping, ialah seorang timbalan ketua Suruhanjaya Pengangkat Negeri Pulau Pinang, ialah merupakan seorang pemegang anugerah pengangkat raja pada tahun 1991. Anugerah tersebut telah disampaikan oleh Tuan Yang Terutama di negeri Pulau Pinang. Ini menunjukkan seorang pengangkat raja itu dia akan berterusan menjadi pengangkat sampailah sekarang dia masih lagi berpengangkat. Seterusnya ada seorang lagi contoh. Mari kita tengok siapakah dia. Seorang lagi iaitu Tuan Teo Keng Lim, iaitu sekarang ni memegang jawatan sebagai pengurusan pentarafan dan juga persaudaraan pengangkat raja MOP. Beliau juga ialah merupakan seorang pemegang anugerah pengangkat raja, iaitu telah menerima sijil anugerah pengangkat raja pada tahun 2005. Sama juga telah disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Negeri Pulau Pinang. Kita tengok ya, sambutan dijalankan di hotel-hotel yang sangat gilang gemilang. Kerana kalau di negeri lain akan disampaikan di istana, itu istimewanya negeri yang mempunyai sultan. Tapi di Pulau Pinang kita tak dapat nak sampaikan di istana negeri, kita akan sampaikan di satu tempat yang khas lah. Okey, terusnya. Okey, ini gambar-gambar cikgu kongsikan yang cikgu dapat untuk tatapan semualah, di mana sukar nak dapat gambar-gambar ni sebab zaman-zaman sebelum-sebelum ni tak ada lagi memory card dan sebagainya, masih lagi gambar menggunakan kamera. Ni adalah sambutan
penganugerahan Majlis Penganugerahan Pengangkat Raja pada tahun 1991. Penerima dia ialah tahun 1988, 1988, 1989 dan tahun 1990. Kalau tengok pengangkat raja ni tak ramai Kenapa kenapa di pengangkat raja di Pulau Pinang tak ramai? Ini ialah pada tahun 2018. Kalau di negeri lain boleh ramai. Jadi cikgu harapkan ramailah yang menonton pada petang ini akan lebih bersemangat apabila melihat gambar-gambar tersebut untuk menjadi calon pengangkat raja seterusnya untuk negeri Pulau Pinang. Kita kekurangan lagi remaja-remaja yang berminat. Jadi harapan cikgu supaya kamu boleh meneruskan ilmu pengangkat ini sampai ke pengangkat raja. Seterusnya, baiklah, ini ialah gambar anugerah pengangkat raja tahun 2019 lah, di mana tahun sebelumnya hadirnya pandemik COVID-19. Untuk anugerah pengangkat raja tahun 2020 masih lagi dalam proses kerana kita mengalami kesukaran untuk mengadakan penilaian bertarafan apabila kita terpaksa tidak dapat untuk menjalankan aktiviti. Namun dengan besar harapan cikgu apabila pengangkat raja itu untuk mendapatkan sijil pengangkat raja yang ditandatangani oleh sultan-sultan di negeri dan juga yang di Pertuan Agong. Siapa nak dapat sijil ni? Orang lain tak ada. Ingat sekali berpengangkap, selamanya kita pengangkap. Itu saja daripada cikgu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Saudara, saudari, la 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 la. Saudara, saudari, la 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 la. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Saudara, saudari, la 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 la. Saudara, saudari, la 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 la.
Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Syakri di atas penerangan ataupun kupasan yang begitu padat tadi. Kan? Saya yang dengar pun rasa faham, pelajar-pelajar di waktu petang ni pun saya rasa mereka dapat faham dengan baik lah. Dengan baik, dengan elok. Sebab apa? Sebab mereka dah tulis dah. Isi-isi penting yang mereka nak tanya cikgu ataupun pemimpin di sekolah nanti. Okey, baik. Okey, saya ada satu soalan lah. Satu soalan, kita pokoklah mana-mana ahli panel yang hendak menjawab soalan pada petang ni. Soalannya berbunyi macam ni. Ni ada soalan cikgu tanya saya. Jadi saya kata, Ustaz, saya minta salah seorang ahli panel kupas soalan ni. Okey, soalannya berbunyi macam ni, cikgu. Okey, ada tak kelebihan ataupun keistimewaan sekiranya seorang pelajar tu cemerlang akademik dalam pengakap ni? Boleh mana-mana ahli panel menerangkan secara detail lah. Sebab apa? Sebab cikgu tanya tu pun sedang tengok live yang kita buat tu. Okey, baik. Majlis menyebut dan mempersilakan. Okey. Baiklah Tuan Moderator. Sila. Terima kasih kepada cikgu yang mengemukakan soalan. Okey, benar seperti yang telah diperkatakan oleh rakan-rakan saya tadi, bahawasanya seorang ahli pengakap itu yang telah mendapat anugerah rambu ni, mereka memanglah dari segi aspek kurikulumnya, sasiahnya memang mereka adalah cemerlang, gemilang dan terbilang. Dan tidak dilupakan juga bagi ahli pengakap yang mana mereka bukan sahaja cemerlang dalam kurikulum, tapi mereka juga cemerlang dalam akademik. Sebagai contohnya, ketika di sekolah rendah adanya UPSR, kemudian di peringkat sekolah menengah adanya PT3 dan juga SPM. Jadi pemegang-pemegang rambu tadi, pemegang-pemegang anugerah rambu tadi, sekiranya mereka ini cemerlang juga dalam aspek akademik, mereka layak menerima pingat kecemerlangan pendidikan. Okey, pingat kecemerlangan pendidikan ini diberikan kepada ahli pengakap yang telah mendapat anugerah rambu dan mereka juga cemerlang dalam akademik. Sebagai contoh, kalau di sekolah rendah, seperti yang para penonton boleh lihat di paparan skrin sekarang ini, merupakan pingat yang akan dianugerahkan kepada ahli pengakap yang cemerlang dari segi akademik. Kalau ini contohnya pingat untuk sekolah rendah, itu UPSR, pingat kecemerlangan pendidikan UPSR. Kalau PT3, dia akan tukarlah di ribbon tu, pingat kecemerlangan PT3 dan juga pingat kecemerlangan SPM. Okey, saya boleh lihat, ini salah satu contoh, gambar di mana salah seorang ahli pengakap yang juga merupakan pemegang anugerah rambu dan beliau juga mendapat pingat anugerah kecemerlangan pendidikan. Itu cemerlang dalam UPSR. Jadi jangan risau. Jadi bukan seseorang ahli pengakap itu bila dia aktif dalam pengakap, dapat anugerah rambu, dia tak boleh cemerlang dalam akademik. Bukan begitu. Bahkan kecemerlangan itu diteruskan dari aspek kurikulum kepada aspek akademik. Okay, saya harap menjawablah soalan itu. Okey, terima kasih kepada Cikgu Saiful di atas penerangan dan kepuasan yang baik. Saya rasa cikgu yang tengok live yang kita buat pada petang ni pun rasa berhati. Yang mana mungkin cikgu tersebut pun sudah senarai. Senarai yang mana dia buat satu borang yang mana okey, pelajar yang cemerlang akademik, okey, aku akan masukkan dalam senarai nama ni. Dan akan dihantar ke pihak yang berkenaan lah. Okey, saya rasa perbincangan kita yang kita buat pada petang ni sungguh kita kata mempunyai intipati yang sangat yang baik, yang mana tajuk yang kita pilih pun sesuai juga, best ke masuk pengakap, yang mana pelajar-pelajar yang dengar sesi taklimat pada petang ni pun akan rasa seronok untuk berpengakap. Okey, sekiranya ada pertanyaan dan soalan, nanti kita akan jawab satu persatulah. Okey, untuk itu saya rasa penerangan yang diterangkan oleh Cikgu Saiful, penerangan yang dibuat oleh Cikgu Mutazim, penerangan yang dibuat oleh Cikgu Syakri, kita semua mendapat info-info terbaru, info-info terkini yang mana kita lebih bersemangat lagi untuk berpengakap. Jadi dengan itu saya tutup dulu untuk persidangan atau perjumpaan kita pada petang ini. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada peserta yang berada di ruang chat, okey, link kehadiran saya akan beri selepas pada video penutup ini nanti.
dan harap semua bersabar, termasuk juga dengan kehadiran guru. Okey, jadi jangan ke mana-mana, stay sehingga tamat. Okey, itu saja. Assalamualaikum, bye-bye. Baiklah penonton, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Sebelum kita berpisah, jom kita nyanyi satu kali lagi lagu bertajuk Sayonara. Sayonara, sayonara, hingga berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, hingga berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, 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 susah itu tak ada gunanya. Ingat itu, remember, jangan lupa itu, don't forget. Saya sayang kamu, I love you, hanya engkau, only you. Ingat itu, remember, jangan lupa itu,